Johor benarkan berbuka puasa di surau dan masjid. Pantau 2022, pemantauan bekalan dan harga dipertingkat. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Saya Azam Uri Husin, Berita Wilayah 3 April membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan juga Pulau Pinang bakal mengisi paparan pada petang ini. Terus setia sejam bersama kami. Saudara, bagi mengimarahkan kehadiran bulan Ramadan, Kerajaan Johor membenarkan jamuan berbuka puasa diadakan di surau dan masjid. Exco Negeri Muhammad Farid Muhammad Khalid bagaimanapun berkata hanya 50 jemaah dibenarkan. Jelasnya, sekiranya terdapat lebih daripada 50 jemaah, pihak pengurusan masjid dan surau perlu menyediakan makanan secara berbungkus kepada yang hadir. SOP untuk berbuka puasa itu juga membenarkan konsep berhidang jika jemaah tidak melebihi 20 orang. Tambah Muhammad Farid, SOP lain di masjid dan surau masih sama seperti sebelum ini. Antaranya, solat berjemaah dengan sejadah dirapatkan dan kapasiti jemaah mengikut keluasan masjid. Aktiviti masak-memasak di surau dan masjid masih tidak dibenarkan, termasuk memasak bubur lambuk yang menjadi tradisi sebelum ini meskipun pengedarannya dibenarkan. Baik, kehadiran bulan Ramadan pastinya tidak lengkap tanpa bazar. Setelah 2 tahun menyepi, kini bazar Ramadan mengembalikan semula keceriaan menjelang sambutan Aidilfitri. Selain melegakan peniaga, orang ramai turut teruja untuk mengunjunginya. Ikuti laporan wartawan Fahmi Zaidi. Kebenaran penganjuran Bazar Ramadan tahun ini dilihat tepat sebagai platform peniaga menjana pendapatan sampingan selepas terkesan akibat COVID-19. Rata-rata peniaga berasa gembira serta bersyukur atas kebenaran pengoperasian Bazar Ramadan tahun ini selepas mengalami kehilangan pendapatan sejak pandemik COVID-19 melanda. Alhamdulillah, bersyukur sangat kan. Sebelum ni kan PKP kan, kita meniaga pun cukup ikut makan je kan. Syukur Alhamdulillah, Alhamdulillah, gembira lah. Alhamdulillah dah lega untuk para peniaga sebab selepas 2 tahun pandemik, tahun lepas dan tahun ini merupakan tahun yang bernafas lah untuk para peniaga penjaja Bazar Ramadan untuk cari rezeki time bulan puasa. Sebab waktu bulan puasa ni kebanyakannya diorang ada rezeki lebih untuk sara kehidupan keluarga. Tahun ni Alhamdulillah kita boleh buka macam biasa kat sini. Sebelum ni 2 tahun yang kita boleh buka tapi dengan keadaan semasa COVID tak sama kan. Sebab dia ada pagar, dia ada banyak ni kan. Tapi tahun ni Alhamdulillah dia macam bagi banyak kelonggaran supaya kita senang nak meniaga macam sebelum ni. Menurut Pengerusi Persatuan Peniaga dan Penjaja Pasar Malam, Lorong Tuanku Abdul Rahman Azhalim Suradi, setiap peniaga sedia mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan bagi mengelakkan penularan yang lebih teruk. Persediaan diorang dah faham sebab COVID ni agak panjang, jadi setiap langkah daripada SOP yang awal terlalu ketat hingga dilonggarkan, peniaga-peniaga semua dah faham tentang ini. Dan kita selaku penganjur pun kita ada SOP lagi. Contoh dia, jarak setiap lot 1 meter masih ada. Dan pengunjung masih perlu scan MySejahtera. Harapan saya selaku pengurusi persatuan ni, kalau boleh kita lanjutkanlah. Kalau boleh kita nak meniaga sampai pagi raya. Sampai dah nak takbir pun kita balik.
terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dilaporkan berkata, tiada sekatan akan dikenakan ke atas kegiatan ekonomi termasuk Bazar Ramadan pada tahun ini. Sebanyak 72 lokasi Bazar Ramadan membabitkan 5,000 peniaga akan beroperasi di sekitar ibu kota Ramadan pada tahun ini. Dan di lorong Tuanku Abdul Rahman ini antara salah satu lokasi Bazar Ramadan yang sentiasa menjadi tumpuan warga kota bagi mendapatkan juadah untuk berbuka. Fahmi Zaidi, Berita RTM. Kita ke Bumi Kenyalang. Antara tumpuan berita ialah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna akan mempertingkat penguatkuasaan dan pemantauan menerusi Op Pantau 2022. Untuk perkembangannya langsung bersama Vanessa Mering di sana. V, silakan. Ya, terima kasih Azam. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP akan mempertingkatkan penguatkuasaan dan pemantauan bekalan serta harga pada bulan Ramadan dan perayaan Hari Raya Aidilfitri menerusi Ops Pantau 2022. Menterinya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, operasi itu yang merupakan kesinambungan Ops Pantau tahun lepas bertujuan memastikan pengguna berada dalam keadaan yang selesa dan mudah mendapatkan bekalan makanan serta keperluan harian pada harga yang munasabah. Untuk kita pantau harga dan juga pantau bekalan, ya, harga berpatutan. Ini untuk memastikan pematuhan yang tinggi di kalangan peniaga berikutan penubuhan sepenuhnya pembukaan sepenuhnya sektor ekonomi dan pintu sepadan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan Ops Pantau 2022 dan nombor aduan tambahan sempena Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri di Kuching. Jelasnya Ops Pantau 2022 dilaksanakan secara seragam dan berfokus di seluruh negara dengan lokasi tumpuan termasuk Bazar Ramadan, Bazar Aidilfitri, Pasar Awam dan Pasar Basah. Pemeriksaan di bawah operasi tersebut turut memfokuskan pemantauan ke atas jualan murah, alat timbangan dan penjualan barang tiruan serta pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan sebanyak 65,806 premis telah diperiksa di seluruh negara berdasarkan statistik Ops Pantau 2021 yang telah dilaksanakan pada 13 April sehingga 20 Mei tahun lepas. Tambahnya daripada jumlah berkenaan, sejumlah 551 kertas siasatan telah dibuka atas beberapa kesalahan termasuk gagal mempamerkan tanda harga dan menjual barang melebihi harga maksimum yang ditetapkan. Menyentuh mengenai nombor aduan tambahan, Datuk Seri Alexander berkata ia memudahkan pengguna untuk melaporkan sebarang aduan yang berkaitan kepada pihak KPDN HEP bermula hari ini. Dalam perkembangan berlainan, para pengguna dan peniaga perlu diberikan pendedahan yang berterusan berkaitan aspek kebaikan dan penipuan dalam talian seiring dengan teknologi digital pada masa kini. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Nantalinggi, urusan jual beli atau perbankan dalam talian dan transaksi tanpa sentuh bukanlah perkara asing termasuk bagi penduduk luar bandar. Beliau yang juga ahli Parlimen Kapit memaklumkan di kawasan beliau sendiri, majoriti peniaga sudah beralih kepada sistem tanpa tunai seperti urusan pembelian barang-barang dan buah-buahan. Datuk Seri Alexander berucap demikian pada majlis makan malam sambutan Hari Pengguna Kebangsaan Peringkat Negeri Sarawak bersama Badan Bukan Kerajaan Kepenggunaan dan Rakan Strategik di Kuching. Mengulas lanjut, beliau memberitahu daripada keseluruhan aduan yang diterima kementeriannya, 36.45% atau 24,150 aduan adalah berkaitan transaksi dalam talian sekaligus menunjukkan tahap kesedaran dalam kalangan pengguna mengenai sebarang salah laku semakin meningkat. Walau bagaimanapun, ujarnya pendedahan perlu diteruskan melalui pelbagai platform untuk membantu masyarakat menjadi pengguna yang berdaya upaya, berani bertindak membuat aduan dan membuat tuntutan tebus rugi. Pada majlis itu, Datuk Seri Alexander turut menyampaikan sejumlah
persijil penghargaan kerjasama rakan strategik serta penyampaian hadiah latihan kecekapan pengendalian senjata api dan peluru Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Sarawak. Sarawak menyumbang sebanyak 3.53 bilion ringgit dalam industri perkayuan bagi sektor agri komoditi negara dalam nilai ekspor kayu dan produk kayu di Malaysia. Timbalan Menteri Perusahaan, Perladangan dan Komoditi Datuk Willy Mongin berkata, Sarawak mempunyai unit pengurusan ladang hutan FPMU terbesar dan terbanyak di Malaysia melibatkan keluasan 1.178 juta hektar. Ujarnya, keluasan itu telah dipersijilkan di bawah skim pensijilan kayu Malaysia merangkumi 6 FPMU dan 11 unit pengurusan hutan asli. Jelasnya pada tahun 2021, industri perkayuan di Malaysia menyumbang 22.74 bilion ringgit dengan 15% daripadanya disumbangkan oleh Sarawak menerusi ekspor papan lapis, kayu balak dan papan gentian. Datuk Willy menyatakan demikian dalam satu kenyataan media ketika lawatannya ke ladang hutan Samarakan di Bintulu. Tambahnya, lawatan tersebut diyakini dapat mengukuhkan lagi kerjasama di antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak serta pemegang taruh industri perkayuan di negeri ini. Dalam pada itu, beliau memaklumkan kementeriannya turut menyambut baik usaha Kerajaan Sarawak yang menetapkan agar pemegang lesen pembalakan jangka masa panjang mendapatkan pensijilan pengurusan hutan tahun ini. Katanya lagi, kerajaan juga telah mengambil inisiatif dengan menyediakan pinjaman sebanyak 500 juta ringgit untuk program pembangunan ladang hutan di bawah rancangan Malaysia ke-12 bagi menjamin bekalan bahan mentah industri perkayuan. Tidak dapat dinafikan, Bandar Bintulu merupakan lubuk rezeki khususnya bagi ahli perniagaan dan golongan usahawan. Ini adalah kerana bandar tersebut banyak mengeluarkan hasil industri utama negara seperti minyak dan gas yang terletak di zon perindustrian Kidurong selain industri berat di Taman Perindustrian Samalaju. Justru peluang seperti ini perlu direbut oleh usahawan tempatan yang berada di bandar tersebut. Untuk itu disarankan supaya semua usahawan kita, khususnya usahawan Bumiputera di daerah ini untuk lebih proaktif serta berpandangan jauh agar pembangunan pesat berkenaan dapat dirasai dan dinikmati bersama. Datuk Majang Renggi yang merupakan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan berucap demikian pada Majlis Perasmian Mesyuarat Agung Tahunan Dewan Usahawan Bumiputera Sarawak DUBS di Bintulu. Ujarnya melalui DUBS, ahli-ahli perlu mengamalkan konsep membantu diri dan membantu rakan bagi merebut peluang perniagaan yang ditawarkan. Sementara itu, bekas pengerusi DUBS Bintulu Datuk Abdul Kadir Sahib menasihatkan semua ahli DUBS Bintulu supaya terus bersatu melalui platform persatuan tersebut demi untuk memajukan diri dalam perniagaan. Jangan lihat apa DUBS boleh untuk saya. Why should I join? Okay? I am telling you the secret of DUBS. If you join DUBS, you will act as a group. So hari ini kita jealous, but slowly that jealousy will be filtered out. So once you don't have that strong jealousy in you, I am very sure kita semua boleh berjaya. Terdahulu, Datuk Abdul Kadir yang merupakan usahawan berjaya kelahiran Bintulu telah memimpin DUBS Bintulu selama lebih 12 tahun. Pada majlis berkenaan, Udi Entinggar telah dilantik sebulat suara sebagai pengerusi DUBS Bintulu yang baharu. Dalam majlis itu, Datuk Muajang yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Samalaju telah memberi peruntukan geran sebanyak RM20,000 manakala Datuk Abdul Kadir turut menyumbang RM10,000 masing-masing kepada DUBS Bintulu. Masyarakat orang Ulu yang terkenal dengan keunikan budaya dilihat mempunyai potensi sebagai produk pelancongan bukan sekadar untuk mempromosi negeri ini, malah negara amnya. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Liwan Lagang berkata, walaupun masyarakat tersebut merupakan kaum minoriti iaitu kira-kira 7% sahaja populasi di Sarawak, namun mereka juga sama-sama menyumbang dan memberi impak kepada kemajuan dan pembangunan Sarawak.
Beliau turut menegaskan supaya masyarakat minoriti ini tetap bersatu walaupun jumlah mereka kecil berbanding masyarakat lain, selain perlu terus memberi sokongan dan kerjasama kepada kerajaan hari ini. Katanya jika masyarakat Orang Ulu teguh bersatu, beliau yakin suara mereka akan didengar serta dapat menyumbang kepada pembangunan negeri ini. Beliau berkata demikian ketika melancarkan persidangan perwakilan Dwi tahunan ke-8 Persekutuan Persatuan Orang Ulu Sarawak Malaysia Forum di Miri. Sementara itu, Datuk Liwan turut mengucapkan tahniah kepada forum kerana berjaya menghimpunkan masyarakat Orang Ulu yang terdiri daripada pelbagai etnik supaya dapat berbincang sekaligus mencari jalan untuk menaikkan taraf ekonomi masyarakat tersebut. Pada majlis berkenaan, beliau mengumumkan sumbangan geran projek kecil luar bandar yang berjumlah RM25,000 kepada forum, manakala RM5,000 pula masing-masingnya diberikan kepada setiap 9 persatuan etnik di bawah forum. Program Jelajah Ramadan Anjuran Radio Televisyen Malaysia RTM terus kekal dianjurkan sehingga hari ini. Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak Nasrul Hakim Muhammad Noh berkata, tempoh 10 tahun penganjurannya disifatkan agak lama. Namun dengan pengisian program memfokus kepada masyarakat setempat, ia perlu diteruskan. Bercakap demikian dalam ucapannya ketika merasmikan Sedekat Jelajah Ramadan RTM 2012-2022 di RTM Limbang. Nasrul Hakim menyarankan program seperti Santunan Kasih, Mendekati Keluarga Mualaf dan Asnaf Wajar diteruskan. Ujarnya program sedemikian berupaya mendekatkan RTM Limbang dengan penonton dan pendengar melalui sokongan yang diberikan sehingga menjadikan RTM terus unggul selama 76 tahun. Sementara itu, penerbit program Azamain Aji menyifatkan kejayaan penganjuran program tersebut membuktikan stesen penyiaran di utara Sarawak ini mampu menganjurkan program yang gah selain usaha RTM menyantuni golongan sasar. Alhamdulillah untuk tahun 2022 ini segala yang kita rancang dan yang kita laksanakan untuk Jelajah Ramadan kali ini berjaya mencapai matlamat kita. Kita menyantuni golongan asnaf dan selain itu juga kita menyantuni saudara baru kita mualaf, memberi sumbangan dan juga bekerjasama dengan agensi-agensi yang terlibat. Terdahulu, RTM Limbang menyantuni masyarakat Limbang dengan pengagihan kurma di sekitar Bandar Limbang bersempena sambutan bulan Ramadan. Ia sebahagian daripada pengisian program Jelajah Ramadan RTM Limbang selain platform mendekatkan stesen penyiaran itu dengan komuniti setempat. RTM Limbang dipilih menjadi lokasi pertama bagi program Jelajah Ramadan tahun ini sebelum meneruskan siri jelajah ke stesen lain di Sarawak. Baik, dengan itu sekian berita dari Sarawak. Selamat menjalani ibadah puasa kepada muslimin dan muslimat di seluruh negara. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Silakan. Ya baik, terima kasih V dengan laporan dari Sarawak. Kita berehat seketika, jumpa selepas ini. Keperluan vaksinasi, hak kapasiti pekerja yang sebelum ini bergantung kepada liputan vaksinasi dimansuhkan. Semua individu dibenarkan merentas negeri tanpa mengira status vaksinasi mereka. Bertemu kembali. Pembukaan semula sepadan negara 1 April lalu disambut baik penduduk Pulau Pinang. Laporan lanjut bersama Zatul Ikmah Muhammad Noor. Zatul, silakan. Terima kasih Azam. Kembali menjana ekonomi dan boleh bertemu keluarga. Itu antara reaksi yang diberi penduduk Pulau Pinang menerusi pembukaan semula sempadan negara 1 April lalu. Rata-rata penduduk menyambut baik usaha tersebut yang dianggap peluang untuk memakmurkan kembali ekonomi dalam sektor pelancongan.
Sebagai pemandu pelancong, saya berharap sangatlah secara tak langsung ekonomi negara akan meningkat, melainkan pelancong-pelancong asing yang masuk di sini maupun daripada Thailand maupun daripada Indonesia maupun daripada luar negara yang lain, negara Europe sebagaimana. Dan kami sebagai pelancong memang bersyukur rahmat dan juga pendapatan kami akan mendapat pendapatan dari segi pelancongan di Malaysia ni. Peniaga yang memperoleh bekalan perniagaan dari negara luar juga kini mampu menarik nafas lega. Jadi saya sebagai peniaga ni boleh ambil lah barang-barang daripada, khususnya macam saya ambil barang daripada Thailand, boleh masuk dalam Malaysia dan kita boleh buat prime business macam biasa lah. Alhamdulillah. Malah, pembukaan sempadan ini dianggap sebagai penyambung tautan silaturahim yang terpisah hampir 3 tahun. Alhamdulillah jadi memudahkanlah urusan-urusan kami ni semua untuk keluar masuk negara. Dan macam wife saya dia warga Filipina, jadi keluarga kami semua kat sana dah dekat 3 tahun jugalah tak balik kampung. Jadi bila dah buka sempadan ni, senanglah nak balik jumpa keluarga sana. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan pembukaan semula sempadan negara bermula 1 April 2022. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Pulau Pinang merancang untuk mengadakan latihan persediaan kepada pasukan tindak balas kecemasan pertahanan awam SEADERT RTM. Ia termasuk latihan asas medik, asas menyelamat, pengenalan kepada pertahanan awam dan asas kebakaran. Pengarahnya Ishak Muhammad Razi berkata, latihan itu bertujuan memastikan ahli SEADERT mampu bertindak dengan tepat ketika berdepan sebarang situasi kecemasan. Ia turut dirancang bagi memantapkan kerjasama antara agensi itu pada masa akan datang. Yang mana kita akan menggunakan semua kemudahan-kemudahan yang kita ada, kemudahan-kemudahan yang RTM ada untuk sama-sama kita mengembeling tenaga bagi membantu masyarakat khususnya dalam menangani bencana-bencana ataupun kes-kes kecemasan yang berlaku. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Penubuhan SEADERT di RTM Pulau Pinang baru-baru ini. Seramai 10 kaki tangan RTM terpilih menjadi ahli SEADERT. Jambatan Kedua Sendirian Berhad JKSB dengan kerjasama Hospital Seberang Jaya HSJ menganjurkan program derma darah di sebuah pasaraya dekat Bukit Mertajam. Ia sebagai persediaan menghadapi peningkatan permintaan bekalan darah ketika musim perayaan. Ini kerana statistik kemalangan dijangka turut meningkat ketika itu. Pegawai Perubatan Tabung Darah HSJ Dr. Lim Isaac Wee berkata, kira-kira 30 pengamal perubatan turut mengambil bahagian dalam program tersebut. Bantu meningkatkan stok darah lah. Okey, so Hospital Seberang Jaya setiap hari pun buat penerimaan darah. So kami ada in-house punya quarters untuk menerima penderma. Kami juga pergi ke shopping mall tiap-tiap hari lah. Kat shopping mall dan weekend kita ada weekend mobile juga untuk pendermaan darah. Program yang mendapat sambutan kira-kira 100 penderma yang terdiri dari pengunjung pasaraya itu akan dilaksanakan secara berkala bagi membantu golongan memerlukan. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program derma darah dekat Bukit Mertajam baru-baru ini. Paparan itu mengakhiri berita dari Pulau Pinang. Saudara, bersederhanalah ketika membuat pembelian, elakkan pembaziran makanan. Semoga Ramadan kali ini lebih bermakna. Salam keluarga Malaysia, kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Ya, Zatul, terima kasih dengan perkembangan dari Pulau Pinang. Baik, sebuah rumah musnah dalam kejadian kebakaran di Kampung Cenerai, Baling, Kedah. Kejadian berlaku kira-kira pukul 10 pagi tadi berdekatan kilang Mardek, Baling.
Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri dalam kenyataannya memaklumkan 2 jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Baling dan SIK bersama 7 anggota bergegas ke lokasi sebaik dihubungi. Kebakaran turut melibatkan sebuah stor dengan anggaran kemusnahan 80%. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan punca kejadian masih dalam siasatan. Baik, misteri kehilangan seorang lelaki sejak 30 Mac lalu akhirnya terungkai apabila dia ditemukan lemas di Sungai Gua Ikan, Kaki Bukit, berhampiran pusat rekreasi Gua Kelam. Mayat Lau Jan Biao, 52 tahun, ditemukan malam tadi setelah operasi mencari dan menyelamat digerakkan. Menurut Ketua Polis Daerah Padang Besar, Superintenden Saifuddin Aslin Abbas, laporan kehilangan mangsa dibuat isterinya pada 31 Mac di Balai Polis Kaki Bukit. Gerakan dilancar di sungai dan kawasan hutan di sekitar Pekan Kaki Bukit, Sungai Gua Ikan dan Gua Kelam. Hasil pemeriksaan fizikal ke atas mayat mangsa tidak menemukan sebarang tanda wujudnya pelakuan jenayah. Mayat mangsa dihantar ke bahagian forensik Hospital Tuanku Fauziah untuk bedah siasat. Demi mengekalkan seni budaya dan warisan, Persatuan Seni Silat Cekak Malaysia aktif memelihara seni yang diwarisi. Usaha itu dizahirkan dengan jati diri yang dibentuk berlandaskan semangat kekeluargaan sejajar konsep keluarga Malaysia. Nur Hidayah Anwar meninjau Karnival Seni Warisan Museum Persatuan Seni Silat Malaysia Cawangan Kedah baru-baru ini. Masyarakat berbudaya, bangsa bertamadun, raja berdaulat. Tema penutup perayaan Jubli Emas PSSCM Cawangan Kedah mempamerkan persembahan silat, program yang mendekati masyarakat luar dengan memperkenalkan seni pertahanan diri itu nyata berjaya. Pameran termasuk seni silat cekak yang diamalkan Panglima Kanan Kerajaan Negeri Kedah, Datuk Paduka Raja Laksamana Wan Ismail dari tahun 1804 hingga 1845. Maknanya walaupun pandemik ini menghalang daripada berlakunya kelas secara fizikal, tetapi dia tidak menghalang Persatuan Silat Cekak Malaysia untuk terus menyumbang kepada ahli-ahli yang sedia ada. Turut dianjurkan pertandingan memanah dan demonstrasi silat. Karnival 3 hari itu dimulakan dengan malam Kedah berselawat dan pameran peralatan tradisional seperti keris, tanjak, busana dan wau bulan. Kita takkan lupa benda-benda kita punya warisan kita. Jadi kalau kita buat selalu, kita takkan lupa kita punya tok moyang kita punya cara dulu. Macam dulu tak ada handphone, kita sekarang ada handphone kan. Macam dulu, sekarang ada pistol. Dulu tak ada pistol. Kita pakai tombak, keris apa semua. Kita punya senjata silat cekak ni Bangladesh. Program dengan kerjasama Lembaga Museum Negeri Kedah, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Kedah serta Persatuan Adat Resam Budaya dan Salasilah Kedah. Kita bawa juga tarian daripada kaum Siam, di mana kaum Siam itu adalah minoriti di negeri Kedah. Maksudnya kita tak tinggalkan bangsa-bangsa yang lain, di mana kita tetap juga bawa bangsa yang lain untuk berdiri sama dan kita kembangkan sama supaya tak ditinggalkan. Baik, usaha oleh Persatuan Seni Silat Cekak Malaysia Cawangan Kedah pada penganjuran Karnival kali ini jelas memperlihatkan konsep keluarga Malaysia yang diserapkan dalam kalangan ahlinya bagi memastikan aktiviti berterusan dan memupuk semangat kasih sayang di kalangan mereka. Inilah yang patut diteruskan oleh pertubuhan-pertubuhan yang lain di negara ini. Nur Hidayah Anwar, RTM. Baik, sebelum ke perkembangan berikutnya, kita ikuti laporan cuaca semasa bersama Pegawai Met Malaysia, Farha Abdul Halim. Saksikan. Baik, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua penonton. Kembali bersama Met Malaysia untuk kita ikuti informasi cuaca pada petang ini. Kita lihat terlebih dahulu amaran angin kencang dan laut gelora yang telah pun dikeluarkan oleh Met Malaysia sehingga 7 April 2022 melibatkan kategori kedua dan pertama di kawasan perairan yang telah dilorakkan ini dengan ketinggian ombak yang boleh mencecah antara 2.5 meter hingga 4.5 meter dan ia amat berbahaya pada semua aktiviti perkapalan termasuklah perairan,
bot-bot kecil, rekreasi laut, sukan laut dan juga aktiviti perairan yang lain. Dan kami menasihatkan orang awam agar tidak turun ke laut buat masa sekarang dengan kelajuan angin yang boleh mencecah lebih daripada 50 km sejam di kawasan perairan berkenaan. Seterusnya kita perhatikan kepada paparan imej satelit semasa. Letupan awan yang dicerap di rantau negara kita agak berkembang dan juga lebih tertumpu di sekitar semenanjung Malaysia, termasuklah di sekitar Sabah, dan dijangkakan kelompok awan aktif ini akan membawa kepada pembentukan hujan di beberapa kawasan. Ini jelas diperhatikan melalui paparan imej gema radar semasa untuk tinjauan terkini menunjukkan keadaan hujan dari bot petir yang sedang berlaku di beberapa tempat melibatkan kawasan perairan Selat Melaka, utara dan perairan Tioman serta perairan pantai timur semenanjung Malaysia. Dan dijangkakan hujan dari bot petir yang sedang berlaku di bahagian daratan, terutamanya di sekitar negeri Johor ini, masih lagi dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke malam nanti, manakala keadaan dari bot petir yang sedang berlaku di beberapa tempat melibatkan utara semenanjung Malaysia dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Untuk negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan juga Melaka dijangkakan tiada hujan sehingga ke malam nanti. Namun begitu, cuaca masih lagi mendung di beberapa tempat di sekitar kawasan Selangor, termasuklah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Bagi Kelantan dan Terengganu pula, keadaan adalah cerah buat masa ini dan tiada hujan yang dicerat. Namun hujan di 1-2 tempat masih lagi dikenal pasti di sekitar pedalaman negeri Kelantan. Seterusnya untuk Sabah dan Sarawak pula, kelembapan yang tinggi masih lagi tertumpu di hampir keseluruhan negeri Sabah, terutamanya melibatkan bahagian pantai barat, Kudat, pedalaman dan juga di sekitar bahagian Sandakan dan juga Tawau. Dan dijangkakan ia akan berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti, manakala di Sarawak pula cuaca lebih tertumpu di bahagian barat, termasuklah Miri dan juga Limbang. Kami menjangkakan keadaan ini akan mula reda dalam tempoh 2 hingga 3 jam dari sekarang. Sekian saja informasi cuaca untuk kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat kepada paparan model hujan untuk malam nanti yang dijangkakan hujan dari bot petir lebih tertumpu di bahagian utara dan pantai timur semenanjung Malaysia sehingga ke lewat malam nanti dan boleh berlanjutan sehingga ke keesokan pagi, manakala di Sabah dan Sarawak dijangkakan keadaan akan mula reda menjelang lewat malam nanti. Sekian saja informasi cuaca untuk kali ini. Kita teruskan kepada paparan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang hari esok. Saudara, fokus dari negeri di bawah bayu, reaksi dan tinjauan masyarakat mengenai fasa peralihan ke endemik dan Radio Malaysia Sabah VFM santuni kanak-kanak yatim piatu di Ranau. Butirannya terus saja bersama Jovinia Jimlajim di Kota Kinabalu. Silakan. Ya, Azam, memasuki fasa peralihan endemik, antara yang dibenarkan bagi negeri Sabah adalah solat fardu, solat Jumaat, tarawih dan solat sunat lain secara berjemaah di masjid maupun surau. Tinjauan mendapati rata-rata jemaah yang ditemui menzahirkan rasa syukur dan berterima kasih dengan kebenaran tersebut. Kita masih lagi mematuhi yang mana sejadah. Walaupun dia sudah rapat tapi kita punya badan tidak bersentuhan. Maksudnya kita masih lagi dalam berhati-hati berjaga-jaga. Yang mana kita telah
ini menerima ini pengumuman daripada kerajaan bahawa salat sama ada fardu, begitu juga dalam bulan Ramadan Tarawih tidak ada lagi penjarakan. Jadi alhamdulillah nampak ini satu berita yang baik kepada umat Islam. Harus mengambil peduli juga berkenaan keselamatan lah. Kita kekalkan SOP juga sebab pandemik ni masih ada, walaupun kita menuju kepada area endemik, tapi COVID ni masih lagi berluasa dalam masyarakat kita. Impaknya memang baik dan amat signifikanlah kepada masyarakat Islam khususnya untuk bertemu dan bermasyarakat di dalam kita menjalani ibadah puasa khususnya dan ibadah tarawih ini. Syukur nikmat Allah, kita diberikan kesempatan dalam fasa endemik ni kita dapat berkumpul menunaikan solat sunat tarawih. Alhamdulillah selama tempoh 2 tahun lebih kurang 2 tahun kita menunggu. Perasaan itu sangat gembira lah. Selama 2 tahun kita tidak dapat melakukan ibadat tarawih dengan sempurna. Tapi alhamdulillah pada tahun ini kita dapat berjamaah di masjid. Pada Khamis, Kerajaan Negeri membenarkan pelaksanaan solat fardu berjemaah di masjid dan surau dengan merapatkan sejadah tanpa bersentuhan antara jemaah. Jamuan berbuka puasa, moreh sahur, tadarus Al-Quran serta aktiviti sepanjang Ramadan juga dibenarkan. Masyarakat diingatkan agar terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan meskipun status COVID-19 kini dalam fasa peralihan endemik. Langkah tersebut penting bagi mengurangkan risiko penularan COVID-19 yang boleh mengancam nyawa. Ketua Exco Wira Muda Star Kong Sun Choi berkata justeru pihaknya akan terus melaksanakan program-program kesedaran mengenai pentingnya mematuhi SOP bagi mengekang ancaman virus COVID-19 yang belum lagi berakhir. Kemungkinan perancangan ini akan diteruskan lagi, mungkin akan bulan kehadapan ataupun pertengahan bulan ini. Tapi itu depends daripada kami punya perancangan lah. Beliau berkata demikian semasa ditemui dalam program Minggu Kesedaran Pematuhan SOP COVID-19 di tamu mingguan di Pekan Ranau. Antara pengisian program adalah pengedaran risalah mengenai SOP fasa peralihan endemik, penerangan mengenai pentingnya vaksinasi COVID-19 serta pemberian pelitup separuh muka kepada pengunjung dan peniaga. Pada pendapat saya, program yang dijalankan oleh sekumpulan pemimpin-pemimpin daripada, saya difahamkan daripada Wira Muda Star Sabah, baik untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya untuk terus mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Memang penting itu dimastikanlah supaya penularan COVID-19 ini supaya dapat diatasi dengan baiklah. Saya rasa penting juga. Kita boleh teruskan cara begini sudah kan, saya terbiasa sudah cara begini. Selesa kita berurusan dengan orang pun selesa sudah begini, lagi cepat. Berbanding dulu kalau masuk market pun berebut-rebut, sekarang macam teratur pula. Sambutan Hari RTM ke-76 masih diteruskan. Di Ranau, stesen radio Sabah VFM turut tidak ketinggalan meraikan sambutan melalui program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR. Kali ini Rumah Kanak-Kanak Don Bosco Budutuhan Ranau dipilih melibatkan 50 penghuni yatim piatu sekitar daerah berkenaan. Pengarah penyiaran Sabah Zulkifli Muhammad berkata pemilihan lokasi penganjuran bertepatan menerusi ikon-ikon RTM kepada yang memerlukan perhatian dan bantuan. Teks ucapan beliau disampaikan Ketua Penolong Pengarah Kejuruteraan TV Cyril Simon. Ini adalah satu tujuan yang sangat-sangat murni dan baik, terutama sekali kepada anak-anak yang memerlukan bantuan. Tidak kiralah dari segi makanan, tempat tinggal, bantuan kewangan dan juga sekolah. Antara bantuan disalurkan adalah beras, air minuman, bakul makanan, beg sekolah dan peralatan alat tulis daripada individu, persatuan dan syarikat swasta. Turut disampaikan sumbangan wang tunai daripada Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian dan Adun Kundasang, Datuk Dr. Joakim Gunsalam. Rumah Kanak-Kanak Don Bosco
merupakan rumah kanak-kanak bagi orang-orang yang kurang berkemampuan, anak-anak yang miskin. Maka pada hari ini program CSR ini merupakan satu program yang amat baik, sebab melalui program ini saluran bantuan dana-dana dari RTM dan penaja-penaja telah diberikan kepada kami. Ikhlas, tenang, sabar dan reda merupakan ciri-ciri yang perlu ada pada seorang pemanah tradisional. Malah, ahli sukan memanah tradisional tidak menggunakan alat bantuan tambahan seperti teropong. Sebaliknya, ketepatan bidikan diukur menggunakan mata hati semata-mata. Ikuti laporannya bersama wartawan Zarid Sofia Daud. Sukan memanah sememangnya tidak asing lagi bagi masyarakat kini. Malah pada zaman dahulu kala, kemahiran memanah digunakan untuk mempertahankan diri daripada musuh. Tapi kini sesuai dengan peredaran masa, ianya dijadikan sebagai sukan dan aktiviti riadah. Presiden Kelab Memanah Kesatria Kota Kinabalu, Mat Suhaimi Sapi berkata, di samping kos yang agak murah berbanding sukan memanah moden, seorang pemanah dalam sukan memanah tradisional ini perlu mempunyai hubungan kuat antara pemanah, busur serta anak panahnya. Memanah tradisional ni sebagaimana yang kita dapat lihat, dia lebih simple, dia tak memerlukan aksesori yang kompleks untuk membantu panahan. Sebaliknya, memanah tradisional ni dia seolah-olah macam pemanah tu kena ada hubungan dengan panah ni, dan dia akan memanah ikut gerak hati kan, dan seterusnya tepat ke sasaran. Tambahnya lagi, selain dapat membentuk jati diri dan menerapkan ciri keyakinan yang tinggi dalam sukan memanah tradisional ini, memanah merupakan sunnah bagi umat Islam dalam mempelajari dan menguasainya. Uniknya di dalam kelab pemanah tradisional ini, selain menggunakan alatan memanah tradisional, mereka juga menggunakan busana tradisi dengan tujuan memperkukuhkan lagi rasa jati diri terhadap identiti bangsa sendiri. Bagi ahli kelab yang ditemui, selain dapat mengukuhkan silaturahim dan ukhuwah, sukan ini juga dipilih kerana pelbagai kelebihan yang diperolehi melalui aktiviti ini. Selain daripada sukan memanah ni, sebelum ini kita banyak juga aktiviti yang lain. Kita suka hiking, ikut larian. Bila usia mencapai 60-an ni, kita berusaha cari sukan yang lebih sesuai dengan umur. So kita memilih memanah di samping menjadikan kita untuk memantapkan disiplin, memantapkan kita punya diri sendirilah. Saya mula memanah sejak tahun 2016, time tu umur 10. Memanah lebih sesuai dengan saya. Saya dapat lebih fokus bila memanah. Dapat belajar lebih fokus. Dan banyak dapat beriadah dengan kenal orang ramai gitu, bersosial. Pada mulanya memang risaulah sebab dia macam senjata juga kan. Tapi sebelum diorang menceburi bidang memanah ni, memang dibagi kursus dan memang sudah diajarkan diberitahukan tentang bahayanya apa semualah, dan mereka lebih berdisiplin. Tradisional sebenarnya lebih mencabar daripada moden. Dia lebih kepada insting. Tidak ada peralatan-peralatan yang lain untuk tolong kita mendapat bidikan yang tepat lah. Satu lagi kepuasannya bila kita shoot dengan insting dan kena, itu satu kepuasan lah. Seseorang tu kena juga, baru dia akan faham maksudnya apa yang saya cakapkan ni lah. Sukan memanah bukan sahaja boleh dijadikan sebagai aktiviti riadah, namun ianya dapat meningkatkan daya tumpuan dan juga membentuk disiplin diri untuk menjadi insan yang lebih baik. Zarid Sofia Daud, Kota Kinabalu untuk Berita RTM. Sempena bulan Ramadan, destinasi terawal program Jelajah Ramadan RTM kali ini adalah di Sandakan. Ikuti persediaan Sandakan FM untuk edisi ke-10 kali ini. Pada tahun ini, kelainan yang kita bawakan adalah kita mengadakan Jelajah Ramadan pergi ke 2 buah pulau. Satu pulau yang dekat dengan Bandar Sandakan, iaitu Pulau Nunuyuan Laut, dan selepas itu kita akan ke pulau yang jauh sedikit dari Bandar Sandakan, iaitu Pulau Seringan, di mana dengan bantuan rakan-rakan strategik kita di Sandakan ini membolehkan Sandakan FM menyantuni masyarakat di kawasan pulau. Majlis perasmian dijangka disempurnakan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun dilantik Suhaimi Nasir selain pengarah penyiaran Sabah Zulkifli Muhammad.
Baik, sekian perkembangan dari Sabah Keluarga Malaysia. Saya Javinia Jimblajim. Teruskan mengikuti berita wilayah. Dengan itu kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Jovinia yang membawakan perkembangan dari Sabah. Saudara, Masjid Kristal di Terengganu yang pernah diiktiraf sebagai masjid tercantik di dunia menerima jemaah solat tarawih pertama semalam selepas 4 tahun tidak beroperasi. Kebenaran untuk solat berjemaah tanpa pencarakan tahun ini nyata memberi kelegaan kepada pengurusan masjid dan penduduk sekitar. Menurut Imam Masjid Kristal, Roslan Ibrahim, kehadiran 400 jemaah memenuhi ruang solat masjid berkenaan menunjukkan sambutan positif. 4 imam jemputan dari Mesir dan Yaman bertugas secara bergila-gila bagi mengimamkan solat tarawih sepanjang Ramadan ini. Pembukaan semula masjid berkenaan susulan proses baik pulih sudah memasuki tahap 80%. Masjid kita ni dah tutup agak lama, lebih kurang hampir 4 tahun lah. Jadi dengan pembukaan ni kita orang tertunggu-tunggulah untuk hadir, tambah-tambah lagi Ramadan ni. Jadi satu kita seolah satu kejutan lah bagi kita dengan kehadiran tu. Walaupun selama ni saya dah start bertugas 2014. Sementara itu, jemaah yang ditemui melahirkan rasa bersyukur kerana dapat berterawih di masjid berkenaan selepas sekian lama tidak dapat berbuat demikian. Saya mari sini teruja lah pasal nak tengok dah 4 tahun dah operasi dah sebelum ni. Jadi dan dibagi pula malam ni malam pertama Ramadan dan kerajaan bagi kita punya saf tidak ada jarak lagi. Jadi dekat kampus saya, jadi saya mari sini lah ni. Tak sabarlah, maknanya kita selama ni kita maknanya tidak berapa suka sangatlah, tapi setelah kerajaan umumkan, maka kita rasa terharu dan sangat gembiralah dengan perkabaran dari kerajaan. Sebelum ini, kerja pembaikan masjid dilakukan secara berperingkat sejak 2018. Ini termasuk baik pulih kebocoran, pembinaan kubah baharu, penggantian silikon dan pendawaian elektrik. Tidak sekadar hiburan, kini galeri seni karikatur mula menjadi rujukan pendidikan di peringkat pengajian tinggi. Malah pengisiannya menyentuh isu semasa selain pembangunan negara. Ianya lebih kepada pendidikan yang orang tak nampak. Orang fikir datang tengok kartun balik sebagainya. Tidak. Sebenarnya dengan adanya galeri ini, ia menjadikan tempat pelajar-pelajar yang mengambil kursus berkaitan terutama seni kreatif untuk membuat rujukan. Galeri itu juga menjadi tarikan pelancongan baharu dalam mempamerkan karya kartun dan komik versi negara. Tempat ini juga saya jadikan tempat untuk melatih pelajar sekolah untuk macam mana nak melukis komik kartun. Jadi kita adakan kursus-kursus jangka pendek untuk budak-budak sekolah rendah biasanya. Untuk pelajar yang IPT, sebelum ni saya juga ada ambil untuk mereka siapkan tesis. Ada yang daripada Sarawak, daripada Kelantan. Jadi hasil karya yang saya ada di sini juga dijadikan buku cenderamata. Bagi penerima anugerah tokoh kartunis 2022, Nur Kamaru Muhammad Noor atau lebih dikenali sebagai Maru, karya kartunis tanah air mempunyai inspirasi yang sama dalam membantu membina sahsiah dan pembangunan negara. Kebanyakan selalunya kita fokus kepada isu semasa lah. Contoh pada isu pengguna ataupun kadang-kadang saya pun main dengan isu politik. Tapi lebih kepada orang kata untuk sinis ataupun humor je lah. Tak ada untuk menghentam ke sebelah pihak atau tak. Lebih 50 kartunis hadir pada sambutan Hari Kartunis yang diisytiharkan pada 1 April setiap tahun. Turut hadir tokoh sastra negara Profesor Madya Dr. Lim Swee Tin serta Ujang atau Ibrahim Anon yang juga penerima anugerah tokoh kartunis Malaysia 2021.
Baik, saudara, polis menafikan kejadian rakyat Malaysia menyamun dan mencederakan warga Singapura di Johor seperti yang tular di media sosial dan aplikasi WhatsApp. Video dan gambar itu pernah tular pada 2014 dan ditularkan semula. Dalam satu kenyataan, Ketua Polis Johor, Datuk Kamaruzaman Mamat memaklumkan Bukit Aman juga sudah mengeluarkan kenyataan media berkaitan berita palsu itu pada 2 November lalu. Dakwaan itu bertujuan menimbulkan kebimbangan ramai khususnya pelancong Singapura. Kesalahan boleh diambil tindakan mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Pengusaha hotel yang tidak mendapat pensijilan halal diingatkan supaya tidak mengiklankan bufet Ramadan sehingga mengelirukan umat Islam. Tegas Pengarah Jabatan Agama Islam Melaka Jaim, Datuk Cik Sukri Cik Mat, ia termasuk larangan menggunakan sebarang perkataan yang membentuk frasa berkaitan berbuka puasa. Antara frasa yang dilarang, iftar Ramadan, cita rasa Ramadan, jom iftar, set Ramadan dan dijamin halal. Setakat ini, hanya 14 hotel mempunyai pensijilan halal. Yang tidak memiliki sijil halal, larangan pengiklanan kepada mana-mana hotel yang tidak memiliki 14 tadi tidak memiliki sijil halal, tidak boleh menggunakan term pun cukup dah sebab ayat boleh memperdayakan pengguna. Contoh dia kata jom iftar bersama hotel kita. Di bawah tu kalau dia ada cok halal kat bawah tu memang tak boleh. Bagi membantras kewujudan iklan seumpama itu, Jaim akan bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Negeri. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas operasi plastik hitam bersendawa di Klebang. Dalam pada itu, Jaim mengenal pasti 80 lokasi panas yang dijadikan sebagai tempat bagi individu tertentu ponteng puasa dengan daerah Melaka Tengah menjadi tumpuan. Seramai 10 penguatkuasa akan bertugas setiap hari bagi menjalankan pemantauan. Perkembangan COVID-19. Jumlah kes baharu mencatat angka bawah 15,000 apabila sebanyak 14,692 kes dilapor semalam menjadikan kumulatifnya kini 4.2 juta. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, daripada jumlah kes harian itu, 8,557 kes atau 58.24% adalah kategori 1, manakala 6,056 kes atau 41.22% merupakan kategori 2. Sementara kategori 3 sebanyak 27 kes, kategori 4 19 kes dan kategori 5 33 kes. Selain itu, 261 kes memerlukan rawatan di unit rawatan rapi ICU, manakala 153 kes memerlukan bantuan pernafasan. Penggunaan katil ICU di Kuala Lumpur mencatat peratusan pengisian 67%, manakala di Selangor merekodkan penggunaan 50% malam. Tiada negeri yang menunjukkan peratusan pengisian melebihi 50% bagi pengisian katil di pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC. Baik, sedikit perkembangan sukan. Beregu lelaki muda negara Wan Arif Wan Junaidi dan Muhammad Haikal Nazri mara ke final badminton Masters Orleans di Perancis. Wan Arif dan Haikal yang berada di ranking ke-103 dunia menundukkan gandingan tuan rumah Eloy Adam dan Julian Mayo 21-18, 21-16 dalam tempoh 41 minit. Turun dengan keyakinan tinggi, pasangan itu memberi tentangan sengit di set pertama untuk menang 21-18. Di set kedua, mereka berjaya mengekalkan prestasi konsisten dan bertenaga sekaligus menang 21-16. Wan Arif dan Muhammad Haikal akan berdepan pilihan ketujuh kejohanan dari Belanda, Ruben Gille dan Thijs van der Lek pada pertemuan akhir. Mereka sebelum ini mencipta majlis pada pusingan pertama dengan mengejutkan pasangan di ranking ke-30 dunia dari Perancis, Christophe Popov dan Thomas Junior Popov.
Baik, dalam pada itu, bagi pemain beregu wanita negara Tioh Mei Jing, dia enggan menjadikan faktor keletihan bermain dalam dua kategori sebagai punca gagal mara ke final acara beregu campuran. Sebaliknya, Beijing yang berpasangan bersama Yap Roy King berkata mereka gagal mengimbangi strategi lawan dari Indonesia ketika aksi di separuh akhir. We lose a lot of points. I think it's because we are scratch pair. When the coach gives us instruction and we can't change it as fast as we can. Yeah, so when our opponent change their strategy, we can't overcome it at the short time. Terlalu banyak melakukan kesilapan mudah juga disifatkan Mei Jing sebagai faktor mereka terpaksa akur tewas straight set 16-21, 15-21. Dalam kategori beregu wanita, Mei Jing berpasangan bersama Anna Chong dan tersingkir seawal pusingan kedua. Baik, saudara, Jumaat lalu Malaysia mula memasuki fasa peralihan ke endemik selepas lebih 2 tahun berhadapan cabaran pandemik COVID-19. Meski ia menyaksikan negara beralih kepada gaya hidup yang hampir normal, namun penggunaan cecair pembasmi kuman masih lagi penting bagi mengurangkan risiko penularan jangkitan. Untuk itu, Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI mengambil langkah proaktif menghasilkan cecair pembasmi kuman sendiri dengan menggunakan 3 bahan terbaik, iaitu daun semambu, aloe vera serta lemon. Ikuti laporan wartawan Fairuz Rizwan Badarudin. Inovasi yang dijalankan sekumpulan penyelidik UPSI yang diketuai Profesor di Jabatan Kimia, Profesor Dr. Ismail Zainul, berjaya menghasilkan cecair pembasmi kuman dengan menggunakan ekstrak daun sebambu, aloe vera dan lemon. Selain berkesan membunuh kuman, produk yang dihasilkan ini juga memelihara kulit daripada kering dan menggelupas akibat penggunaan etanol secara berlebihan. Produk kita adalah kategorikan sebagai produk premium, di mana kita menggunakan campuran daripada herba yang bermutu tinggi, yang terbukti daripada dahulu lagi ekstrak neem terutamanya telah digunakan secara berzaman-zaman untuk membunuh bakteria, ya, untuk merawat luka, untuk merawat kulit yang bermasalah lah. Jadi sifat antibakteria yang ada pada neem itu yang memberi keunikan kepada hand sanitizer yang kami keluarkan. Timbalan NAB Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Profesor Dr. Suraini Abu Bakar pula menjelaskan kejayaan UPSI membangunkan produk inovasi sendiri membuktikan universiti ini yang dahulunya terkenal sebagai universiti pendidikan kini berkembang kepada bidang penyelidikan. UPSI juga memfokuskan kepada sains, teknologi maklumat, teknologi kreatif sebagai niche penyelidikan. Dalam arti kata lain, UPSI turut menyumbang dan memacu dalam bidang sains dan teknologi untuk pembangunan negara melalui kepakaran yang ada di UPSI. Jadi gabungan pemikiran pendidikan dan sains inilah yang akan menghasilkan keunikan terhadap produk-produk inovasi UPSI yang menjurus kepada inovasi sosial dan teknologi. Melalui fasa peralihan ke endemik, norma yang sebati dengan kehidupan selama lebih 2 tahun masih boleh dipraktikan untuk kebaikan bersama. Fasa peralihan ini hanya sementara sebelum negara boleh memasuki fasa endemik sepenuhnya, tertakluk kepada pengumuman oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Laporan Fairuz Rizwan Badarudin, Berita RTM. Baik, saudara, berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Saya Azamul Hussein. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.